sangat bahaya. Asik. Aku nggak nyangka sih susu ya dipalsukan, ternyata itu maksudnya, geng ya. Dan itu untungnya sih terjadi di Cina. Coba kalau terjadi di Malaysia ada susu palsu, di Indonesia susu palsu. Kita maunya susu yang asli, geng, bukan yang palsu. Betul tak? Hah? Susu di mana-mana tuh enak. Enak yang asli lah ya. Susu palsu buat apa? Yo, what's up, re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, re. Bertemu lagi, ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya ya, ada ramai sekali yang request dari di Instagram, geng ya, ketika Fakto Channel mengupload video terbaru, geng. Kali ini agak lain nih videonya, geng ya. Agak lain karena ini aku baru tahu nih 10 makanan berjaya dipalsukan korang tak perasa. Nah, makanan apa? Di Malaysia pun udah wujud. Daging palsu, beras dan telur plastik. Weh. Apa iya, geng? Kalau di negara sebelah mungkin iyalah ya. Di negara sebelah kan selalu kan minyak dioplos, apa-apa dioplos, bahkan sampai logo halal dioplos kan, geng. Kalau ini serius. Oke, kita akan coba untuk lihat sama-sama, geng. Maksudnya seperti apa nih? Daging palsu, beras, telur plastik. Kan nggak bisa dimakan. Oke lah, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu, geng ya. Cobalah kita akan lihat sama-sama, geng, seperti apa video ulasan dari Fakto Channel. Makanan yang korang makan hari-hari mungkin sebenarnya tipu. What? Serius? Daripada telur tiruan, Oke. sehinggalah kepada daging lembu tiruan. Hah? Daging tiruan pun ada. Tu korang tak dengar lagi pasal makanan tiruan dibuat dari batu dan simen. Sebelum ni Fakto dah pernah buat video pasal game tiruan, kartun tiruan dan filem tiruan kan? Okey. Sampai kan Fakto ada buat satu video khas pasal 10 benda korang tak sangka ditiru oleh negara China. Cuba korang bayangkan, korang curi mercu tanda sesuatu negara itu. Barulah Tapi kalau korang rasa itu dah cukup pelik, korang salah. Punyalah dahsyat negara China ni. Sampaikan yang terpaling memaling berpaling dipaling tak masuk akal ditiru adalah makanan. Dan yang lebih menakutkan, Makanan? dekat Malaysia pun ada tau. Nak tahu makanan apa? Oke. Sama Fakta kita bongkar realiti gelap di sebalik apa yang kita telan. Namun sebelum itu, Fakta ingin ucapkan selamat datang ke dunia di mana makanan bukan dibuat dari resepi tapi dari makmal. 10 makanan tiruan korang tak sangka wujud. Sebelum tu Ya. jangan lupa subscribe Fakta tau. Subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng. Makin berjaya nih channel nih. Oke, kita lihat. 10 Telur? Pada tahun 2022, viral di media sosial apabila seorang pembeli dikatakan terbeli telur yang agak pelik. Telur tu tak ada bau dan tekstur dia pun lain macam. Sampai ada yang mendakwa telur tiruan mungkin dah masuk ke pasaran Malaysia. Tapi bila Telur tiruan? NHEP siasat, rupa-rupanya telur tu cuma telur ayam biasa. Walau bagaimanapun, telur tiruan memang betul-betul wujud tau. Menurut banyak laporan, didakwa negara China pernah hasilkan telur palsu menggunakan gelatin, pewarna makanan dan bahan kimia berbahaya. Telur tiruan diperbuat daripada lilin parafin dan kalsium karbonat, manakala bahagian putih telur dihasilkan daripada resin, kanji, ekstrak alga dan gelatin. Dan pula diperbuat
terbuat daripada resin yang dicampur dengan pewarna dan tawas. Malah ada juga sebahagian campuran yang membawa kesan toksik. Apa yang menakutkan, bahan dalam telur palsu boleh menyebabkan keracunan, masalah penghadaman dan merosakkan organ dalaman. Jadi, hati-hatilah ya. Bukan semua telur boleh dibuat omelet. Ada juga yang boleh buat kita masuk hospital. Sorry brother, perut buat problem. Itulah tak biasa benda tu mentah. Bau biji patut. So puan, Telur palsu, geng. Ini baru sih. Kalau kita berbicara negara Indonesia, sebetulnya ada juga, geng. Ya, case-case seperti itu dulu sekali, geng. Ya, aku lupa lah itu tahun berapa. Dan aku gak nyangka ternyata di Malaysia pun ada juga, geng. Ya, telur palsu. Hati-hati, geng. Hati-hati untuk kalian ya. Aduh, jadi risau nih mau makan telur, geng. Oke, next. 9. Daging lembu. Daging lembu. Memalsukannya gimana? Korang mesti tahu, daging lembu dimahalkan lagi-lagi. Musim Raya Haji tahun ni, satu bahagian boleh sampai RM900. Paling mahal dalam sejarah. Disebabkan harga yang tinggi, ramai peniaga di China didakwa ambil jalan mudah dengan hasilkan daging lembu tiruan menggunakan daging murah seperti ayam atau itik, di mana diorang akan tambah perasa daging, tendon lembu dan jelly supaya teksturnya kenyal dan menyerupai daging lembu. Menurut laporan di Jiangxi, pihak berkuasa pernah rampas 20,000 kilogram daging kinze yang sedang direndam dalam lilin parafin, garam industri dan bahan kimia berbahaya supaya nampak macam lembu. Ada juga peniaga dikatakan sanggup menggunakan daging lembu yang dah lama reput, kemudian warnakan dengan karman dan nitrat supaya nampak segar. Paling ekstrim, ada juga daging yang langsung tak ada daging tetapi didakwa diperbuat dari acuan telur, kanji, protein tumbuhan, pewarna dan pelbagai bahan toksik. Sekali tengok memang nampak macam asli, sampailah korang tarik daging tu, siap ada kesan gam lagi. Dan kalau dibakar, ia akan menghasilkan bau plastik. Paling pelik, ada juga daging yang boleh bercahaya dalam gelap, sampai netizen dakwa daging itu seolah-olah mengeluarkan elektrik. Menakutkan kan? Harap-harap lembu dekat Malaysia ni bukan dari Makmal. Geng, wah ini bahaya nih. Wah, kita mau makan daging pun risau, geng. Tadi telur, sekarang ini tadi daging, geng. Waduh, jadi itu, ya Allah. Aduh, aku no komen lah, geng. Aduh, oke. Kita coba next. Makan apa lagi yang bisa dipalsukan? 8. Mie. Kalau mie boleh dipalsu, bisa sepertinya. Biasanya kalau makanan dah tak elok, mesti korang akan buangkan. Tapi tidak bagi setengah peniaga di negara China. Ada peniaga di sana yang didakwa membuat keuntungan dengan menggunakan makanan terbuang untuk hasilkan mie. Seperti kita tahu, mie pada asasnya menggunakan campuran tepung beras dan air kan. Tapi untuk versi tiruan ni, diorang dikatakan menggunakan beras yang dah rosak dicampur pula dengan biji berkulat yang kebiasaannya digunakan untuk makanan haiwan. Bahan-bahan ini kemudian diputihkan menggunakan sulfur dioksida dan pelbagai bahan kimia bertoksik yang berisiko tinggi dan boleh mengakibatkan kanser. Semua ini dibuat semata-mata nak bagi mie tu nampak elok dan boleh dijual macam biasa. Lebih mengejutkan, dilaporkan hampir 50 kilang di bandar Dongguan terlibat dalam skim ini dan dilaporkan menghasilkan 500,000 kilogram mie tiruan setiap hari. Sebelum pihak berkuasa menyerbu dan menutup operasi mereka. Kalau korang guna mie tiruan ni untuk buat mie goreng, ia akan betulkan jadi mie gorong. Aduh, jadi risau. Jadi risau kalau mau makan mie, geng. Iya kan? Kalau kita berbicara tentang mie itu, saya rasa semua orang itu pasti suka, geng. Ya, saya pun juga yang namanya mie itu, Maggi, mau mie goreng, mie kuah, mie apa itu pasti sedap, geng. Kalau yang seperti ini ya agak risau juga, geng. Aduh, di Cina ini, geng. Ya, alamak, kayak mie asli sih. Tapi ternyata bahan-bahannya yaitu tadi, geng. Nah, dari sesuatu hal-hal yang udah busuk ya, dijadikan mie lagi nih, diperbarui lagi dengan mereka. Oke, di Dongguan City ya. Aduh, nampak sedap sih, tapi ternyata mie goreng, mie gorong. Oke. Seram, geng.
Next kita lanjut lagi. 7. 7. Saffron. Korang Saffron? pernah terfikir tak, kenapa harga saffron sangat-sangat mahal sehingga kan didakwa lebih mahal daripada emas? Selain terkenal dalam Aku sejarah Islam, nggak tahu. kisah mitologi pelbagai negara serta mempunyai pelbagai khasiat kesihatan, apa yang menjadikannya mahal Saffron? adalah kerana cara untuk mendapatkannya amatlah sukar. Saffron merupakan stigma merah dari bunga jenis Crocus sativus, di mana setiap bunga ini ada 3 stigma kecil yang perlu dipetik menggunakan tangan, tak boleh guna mesin tau. Dan untuk mendapatkan 1 kilogram saffron je memerlukan 150,000 bunga dan kerja memetik selama 40 jam. Tu belum lagi faktor cerita betapa susahnya nak jaga bunga ni. Tapi disebabkan harganya yang terlampau tinggi, mestilah akan ada banyak peniaga nak ambil kesempatan kan. Ramai peniaga yang dikatakan menipu dengan menjual jerami, bulu rambut kuda, sabut kelapa atau akar tumbuhan yang telah dicampurkan dengan pewarna untuk kelihatan seperti saffron. Macam mana cara nak tahu saffron ni asli ke tiruan? Cuba korang tengok video ni. Of saffron Okay, are real put dan into fake. water or milk. It should give very slowly release a yellow color and not an instant coloring of red or orange color. Jujur geng, ya ini mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mengonsumsi saffron ini geng ya. Hanya orang-orang tertentu saja ya. Makanya aku tadi saffron apaan itu kan geng, ya karena nggak pernah makan geng, katanya ya, kata dari admin Fakto Channel mahalnya melebihi harga emas geng. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang makan makanan seperti ini. Dan ternyata ada juga geng yang versi palsunya. So mungkin buat kawan-kawan lah, aku ingin tahu apakah sudah pernah ada yang mencoba saffron. Kalau saya jujur belum pernah sama sekali dan tidak tahu geng. Tidak tahu nih, aku baru tahu ternyata ada ya makanan saffron. Oke, next kita lanjut lagi geng. Saffron. 6. 6. Madu. Kalau madu Walaupun pasti nampak ringkas je perkataan ni, pernah tapi dengar saya. Ini boleh jadi sangat-sangat bahaya. Asik. Seperti bukan. Kita semua tahu madu memang kaya dengan vitamin, enzim dan antioksidan Ya. untuk mengembalikan tenaga serta meningkatkan sistem imunisasi. Baguslah. Tapi itu kalau madu tu aslilah. Ya. Kalau korang nak tahu, negara China merupakan antara pengeluar madu terbesar di dunia. Tapi dalam masa yang sama, China juga didakwa antara pengeluar madu tiruan terbanyak. Masalahnya sekarang, madu tiruan dah terlalu banyak dalam pasaran. Dan Itulah. Malaysia pun tak terkecuali. Menurut laporan, 90% produk madu di pasaran adalah tiruan. Terdapat 2 jenis madu tiruan. Pertama, madu lebah tiruan atau sintetik yang dibuat daripada sirap fruktosa tinggi melalui tindak balas kimia. Maksudnya, madu tu cuma mengandungi air gula semata-mata yang telah melalui beberapa perawatan kimia untuk meniru ciri-ciri fizikal madu asli. Ya, Kedua, ya. madu campuran yang merupakan gabungan madu asli dan sirap sukrosa. Oh, Malah, itu disebabkan campuran, rasa madu geng. tiruan dan asli hampir sama. Memang susah nak beza kecuali dengan teknik-teknik tertentu yang banyak dikongsi di media sosial. Tapi bagi Faktau, nak tahu madu tu asli ke tak, korang tengok je lah muka penjual madu tu. Kalau dah macam ni mukanya, insya-Allah asli lah kot. Kalau ini sih ya dah pasti gak mungkin lah. Ini penjual tapi sekaligus mangsa sengatan tawon. Macam mana membedakannya geng? Tapi itulah geng, memang betul apa yang dikatakan dengan admin dari Fakto Channel geng ya. Kalau kita mau beli madu geng ya, susah untuk mendapatkan yang asli geng. Rata-rata ya pasti madu-madu tiruan seperti itu atau racikan, madu oplosan ya. Itulah. Kalau ini sih bukan sesuatu hal yang baru sih buat saya. Dah lama tahu lah geng ya, sama-sama tahu lah kita ini. Kalau memang di luar sana itu susah memang kita mendapatkan madu yang asli geng. Oke, next kita lanjut lagi. 5. 5. Kacang gajus. Kacang gajus. Kenapa kacang gajus? Oh, kacang dikatakan mede. kacang paling mahal
termahal dalam dunia. Ini kerana dikatakan cara penyediaan kacang ini sangat-sangat sukar dan berbahaya sekiranya ia tidak dilakukan dengan betul. Ya. Ini kerana kulit kacang gajus mengandungi toksik di mana kacang itu perlu dikeluarkan daripada kulitnya dahulu secara berhati-hati dan perlu diekstrak selama beberapa hari sebelum ia selamat dimakan. Jadi, adakah sedap kacang tu. ini juga akan jadi sasaran geng Kopi Ori? Pada tahun 2023, viral satu video yang Emang mendakwa bisa? kacang ini pun telah berjaya di Kopi Ori kan. Cuba korang tengok video ni. Weh, betul loh. Oh, ada versi palsunya. Kejap-kejap. Macam ya. Macam tak. Ha, Iya atau tak? Tahu. Walaupun bentuk dia nampak macam kacang gajus, namun hasil carian fakta mendapati video ini sebenarnya merupakan proses membuat maida kaju, iaitu sejenis makanan biskut yang terkenal di India. Tapi jangan risau, bukan korang je yang kena scam tau. Boleh dikatakan hampir satu dunia tertipu. Ingat asli, ternyata bukan. Oke, 4. Garam bisa dipalsukan. Kalau korang nak tahu, dekat negara China, perasa aka seasoning didakwa merupakan antara bahan yang paling banyak tiruan tau. Menurut laporan, ramai peniaga pasar di negara itu telah ditangkap kerana dikatakan cuba menjual tepung dan lumpur kering yang dikisar halus sebagai lada hitam dan putih. Tapi apa yang paling menakutkan adalah garam tiruan mereka. Ini kerana dikatakan setengah restoran dan peniaga menggunakan garam industri sebagai alternatif yang lebih murah daripada garam biasa. Dan untuk pengetahuan korang, walaupun kedua-dua garam ni nampak serupa, korang sangat-sangat dilarang untuk makan garam industri. Ini kerana garam industri biasanya digunakan untuk pembuatan kaca, tayar, plastik ataupun membersihkan telaga minyak dan gas. Maksudnya, garam industri bukan setakat boleh meningkatkan risiko korang kena darah tinggi, tapi boleh menyebabkan kanser serta merosakkan hati dan buah pinggang. Dapatan garam korang taruh di dalam. Geng, itu tadi garamnya masih di Cina terus sudah diedarkan di luar Cina nih, itu yang berbahaya. Aduh. Oke, next. 3. Walnut. Walnut. Cuba korang bayangkan, korang pergi pasar dan nampak ada orang jual kacang walnut. Tanpa fikir panjang, korang pun teruslah cedok dan beli. Macam mana? Bila balik je rumah, korang pun gigit kacang walnut tu untuk pecahkan kulit dia. Tiba-tiba patah. Bila tengok di dalam tu ada batu. Batu? Itulah kes yang banyak berlaku di negara China, di mana dikatakan peniaga dah asingkan siap-siap kacang walnut dari kulit. Tapi mungkin sebab rasa saya nak buang kulit tu kot, diorang pun letaklah batu konkrit atau simen dalam tu dan buang balik kulit kacang tadi. Jadi teknik ini buatkan diorang dapat double keuntungan. Kacang walnut dapat jual, kulit kacang walnut pun dapat jual. Sebab itulah kalau korang pergi negara China dan nak beli walnut, pastikan tengok dulu kulit tu sekiranya terdapat kesan gam. Ternyata. Oh, iya. Ya, ini baru walnut betul nih. Kan? Ada yang sudah pernah makan, kalau aku jujur jarang sih makan itu, geng. Dua. Susu bisa dipalsukan. Wah, ini susu yang mana dulu nih? Pada tahun 2008, dunia telah digemparkan dengan skandal susu tiruan terbesar di China yang melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, iaitu melamin. Waduh, dalam melamin. susu bayi dan susu tepung. Kalau korang nak tahu, melamin biasanya digunakan dalam pembuatan plastik dan baja. Tapi dalam kes ni, ia ditambah dalam susu tiruan semata-mata untuk meningkatkan bacaan kandungan nitrogen bagi memastikan ilusi seolah-olah susu itu kaya dengan protein. Untuk apa? Bila kandungan protein tinggi, susu itu akan dapat kelulusan masuk ujian kualiti atau quality check. Namun kandungan itu secara tidak langsung telah mengakibatkan lebih daripada 300,000 kanak-kanak terjejas dengan hampir 53,000 daripadanya dimasukkan ke hospital. Parah ini, geng. Kerajaan China terus mengambil tindakan dengan menutup kilang-kilang yang disyak serta merampas produk dan mengenakan hukuman yang sangat berat kepada individu yang terlibat. Walau bagaimanapun, kes ini telah menyebabkan krisis keyakinan global sehingga membuatkan negara-negara lain mengharamkan terus sebarang
sebarang pengimportan produk susu daripada negara China. Itulah. Ingatkan manusia je yang menipu masa ujian. Aduh. Susu pun sama. Aku nggak nyangka sih susu ya dipalsukan, ternyata itu maksudnya, geng, ya. Dan itu untungnya sih terjadi di Cina. Coba kalau terjadi di Malaysia ada susu palsu, di Indonesia susu palsu. Kita maunya susu yang asli, geng, bukan yang palsu. Betul tak? Hah? Susu di mana-mana tuh enak. Enak yang asli lah, ya. Susu palsu buat apa? Satu. Beras. Isu beras palsu ni sebenarnya dah lama berlegar di internet. Namun sejauh mana kebenarannya? Segalanya bermula sekitar tahun 2020 apabila negara China dikatakan terlibat dalam skandal beras palsu yang melibatkan campuran beras asli, kentang serta rezin dan dibentuk menjadi butiran menyerupai beras plastik. The Economic Times juga pernah melaporkan isu ini dan mengatakan bahawa memakan 3 mangkuk beras tiruan ini ibarat makan 1 beg plastik. Sejak daripada itu, wujudnya perkataan beras plastik dan muncul banyak video dari pelbagai negara menunjukkan beras plastik telah masuk ke pasaran negara mereka dengan cara menguji beras tersebut yang telah dipadatkan seperti bola. Lah, kan? Nah, ini yang nasi asli nih. Walau bagaimanapun, hampir kesemua dakwaan beras palsu itu telah dinafikan dan setiap kali ujian dibuat, beras tersebut merupakan beras asli. Dan isu ini juga turut viral di Malaysia tau. Beras ni kalau digumpal, dia tidak melekat kat tangan. Dia sebab dia plastik. Kalau saya baling pun, dia tidak pecah. Fatah pernah buat video shorts pasal benda ni. Ini beras ni. Beras Okey. ni, beras plastik. Baru-baru ini itulah video mendakwa beras keluaran Saza Rice ini adalah dari plastik. Ini buktinya. Ternyata Saya ampas. Namun syarikat Saza Rice telah mengeluarkan kenyataan bahawa ini adalah tidak benar. Malah orang yang menyebarkan video itu pun telah memohon maaf. Beras itu, saya mohon maaf. Ini sebenarnya itu tidak betul. Aduh. Persoalannya, adakah beras tiruan yang diperbuat daripada plastik wujud? Sehingga kini pun isu ini masih berlegar di internet dan sehingga kini juga tiada sebarang bukti kukuh yang mengesahkan kewujudan beras plastik. Jadi takut nih mau makan nasi. Isu beras palsu ni jelas menunjukkan betapa cepatnya maklumat sama ada betul atau tidak boleh tersebar luas di internet dan menimbulkan panik global. Sebab itulah macam yang Faktor selalu cakap, pastikan korang semak dulu kesahihan sesuatu cerita sebelum sebarkan. Lagipun kan internet di hujung jari. Sebenarnya ada banyak lagi makanan kopi ori seperti kobis, minyak masak, itu ya minyak udang, dumpling dan macam-macam lagi lah. Apa lagi makanan yang di kopi ori negara China yang korang tahu? Cuba kongsi di komen dengan hashtag Faktor Nak Part 2. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Faktor ucapkan atas sokongan dan cadangan korang semua. Terima kasih juga kepada Zaku YT, dan Adil Gamer atas ini selalu, geng. Ideal Gamer ini sepertinya pernah, geng. Ya, waduh. Ini sebagai content creator ya, ketika ada notifikasi 6 ringgit, 30 ringgit, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Tapi by the way, geng, kembali lagi ke topik ya, tentang video ya 10 makanan berjaya yang dipalsukan. Akhirnya kita jadi risau nih, geng. Ya, semua makanan itu bisa dipalsukan. Ya. Beras palsu. Lalu tadi apa? Kacang mede, kalau di Indonesia kacang mente, geng ya. Kita orang Jawa sebutnya kacang mente. Kacang mente itu pun bisa dipalsu. Ya, beras dipalsu. Daging dipalsu, telur dipalsu, dan susu dipalsu, geng. Aduh. Kan, jadi mungkin kesimpulannya kita harus kena berhati-hati, geng ya. Itu. Oke, so gimana, geng?
menurut kalian boleh komen di kolom komentar. Dan thank you, terima kasih yang sudah request video ini ya di Instagram. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye geng. Aduh, semua dipalsuin geng. Aduh, risau pula. Jadi apa ya, menyesal nonton video ini geng. Takut kan akhirnya akan kita